Untuk hari ini kita akan sambung bab 4.1 iaitu berkenaan dengan kod arahan. Kod arahan iaitu berkenaan dengan menggunakan pemboleh ubah dan operator matematik dalam atur cara yang dibangunkan. 4.1.1. Kita nak bangunkan satu cara di mana dalam tu dia ada pemboleh ubah dan juga ada operator matematik. Jadi sebelum kita nak buat satu cara, kita kena faham dululah apa yang dimasukkan dengan kod arahan, apa yang dimasukkan dengan pemboleh ubah, apa yang dimasukkan dengan operator matematik. Kalau tak faham, nak bina macam mana atur cara tu. Jadi tengok dulu kod arahan. Apa yang dimasukkan dengan kod arahan? Apa yang dimasukkan dengan kod arahan? Jadi kod arahan ini, dia merupakan satu siri arahan. Dia ada satu siri. Bukan satu je. Dia ada banyaklah. Satu siri arahan. Langkah demi langkah. Step by step. Untuk memberitahu komputer apa yang perlu dilakukan. Jadi komputer ni dia tidak boleh berfikir. So kita yang bagi arahan kepada komputer apa yang dia perlu buat. So kita kena bina atur cara. Kena khabar ke komputer. Buat apa. Itu yang dimasukkan satu siri arahan, langkah demi langkah. Yang memberitahu komputer apa yang perlu dilakukan. Ini mungkin boleh keluar dalam soalan objektif. Apa yang dimasukkan dengan kod arahan. Okey, seterusnya. Jadi kod arahan ni kita tulis. Kita kena tulis kod arahan. Tapi dalam bentuk atur cara komputer. Bagi komputer itu melaksanakan sesuatu tugas. Seperti nak buat pengiraan, nak buat perbandingan dan sebagainya. Jadi kod arahan itu kita mesti tulis. Menggunakan bahasa pengaturcaraan. Dia ada banyak bahasa pengaturcaraan. Jadi untuk awak tingkatan 1 ni cikgu akan ajar Scratch. Iaitu darjah 6 sekolah rendah dah belajar kan? Dah nampak gambaran macam mana Kita akan guna Scratch. Tingkatan 2 nanti kita akan guna Python. Jadi kita tulis atur cara tu nak beritahu komputer apa yang dia perlu buat. Nak suruh dia kira ke? Nak suruh dia buat perbandingan ke? Pengiraan ni melibatkan operator matematik lah. Okay? Dan sebagainya. Jadi proses untuk kita hasilkan kod arahan atau cara itu kita panggil pengaturcaraan. Boleh ingat tu? Apa nama proses untuk menghasilkan kod arahan? Jawapannya ialah pengaturcaraan. Proses untuk kita menghasilkan kod arahan. Kita namakan dia pengaturcaraan. Jadi semasa kita buat pengaturcaraan itu, kita guna angka, kita guna simbol. Dan biasanya ditulis menggunakan perisian tertentu. Dia ada banyak bahasa pengaturcaraan. Dia ada C++, dia ada Java, dia ada PHP, dia ada apa lagi Python, dia ada Scratch. Jadi awak akan belajar Scratch dulu untuk tingkatan 1 ni. Tingkatan 2 awak akan belajar PHP. Tingkatan 2 awak akan belajar Python. Tingkatan 3 awak akan belajar SQL, HTML pun ada. Tingkatan 4 awak akan belajar Java. Tingkatan 5 awak akan belajar PHP. So banyak bahasa pengaturcaraan yang awak akan belajar. Jadi kena pilihlah apa bahasa pengaturcaraan yang kita nak guna untuk menulis pengaturcaraan ni. Okey, ini contoh. Ini juga boleh tanya dalam soalan ni. Apakah contoh bahasa pengaturcaraan? Tengok. Dia ada Scratch. Dia ada HTML. HTML awak akan belajar selepas tajuk ni. Untuk membuat website. Hypertext Markup Language. Ada Python, ada PHP, ada Java dan sebagainya.
Bermacam-macam bahasa pengatur caraan. Ini antara contoh bahasa pengatur caraan. Ini itu yang dimasukkan dengan kod arahan. Okey. Yang kedua, apa yang dimasukkan dengan pemboleh ubah? Pemboleh ubah. Matematik belajar kan? Pemboleh ubah. Dia merupakan perwakilan untuk menyimpan nilai atau data. Itu masuk pemboleh ubah. Merupakan perwakilan untuk simpan nilai ataupun data. Soalan mungkin boleh tanya, apa yang dimasukkan dengan pemboleh ubah? Dalam bahagian B. Ataupun dalam bahagian A. Jadi pemboleh ubah ni dia simpan nilai ataupun data. Di mana nilai ataupun data tersebut dia akan diproses, disimpan dalam ruangan ingatan komputer. Disimpan dalam ruangan ingatan komputer. Serta boleh diwakili oleh nama-nama yang dipilih sendiri oleh penulis atur cara. Dia ada syarat-syarat untuk membuat pemboleh ubah tu. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kita boleh guna huruf. Tak boleh guna nombor, tak boleh guna adalah syarat-syarat tertentu. Jadi pemboleh ubah ni secara detailnya tingkatan 2 nanti. Tingkatan 2 akan ada secara detail berkenaan dengan pemboleh ubah. Jadi dalam peristiharan pemboleh ubah ni, pengguna boleh menggunakan nilai awalan untuk disimpan dalam pemboleh ubah. Dia boleh guna nilai awalan. Nanti kita tengok apa contoh dia. Okey, pengguna boleh sama ada mengisytiharkan pemboleh ubah dahulu dan kemudian diberikan nilai. Pemboleh ubah ni dia mesti ada nilai. A equal apa? A equal bus katakan. Dia bus lah. Nanti awak akan belajar jenis data, string, data integer. Ada 5-6 jenis data, awak akan belajar nanti. Itu berkenaan dengan pemboleh ubah secara ringkas. Okey, operator. Ni operator. Tengok operator. Operator ni dia guna untuk melakukan pengiraan. Ada berapa operator? Ada berapa? Awak belajar. 3. Belajar dalam matematik ada berapa operator? Apa contoh operator? Tambah. Itu contoh operator lah. Tolak. Bagi. Darab. Jadi operator kita akan guna dalam atur cara untuk melakukan pengiraan dan juga untuk membuat manipulasi data yang mudah. Kita akan guna operator nanti. Kita akan gabung. Kita akan gabung pemboleh ubah. Kita akan gabung dengan operator dalam atur cara kita. Soalan pun boleh tanya ni, apa yang dimasukkan dengan operator? Apa kegunaan operator dalam pengaturcaraan? Jadi penggunaan operator biasanya terdiri dari satu data yang dioperasi ataupun 2 ataupun lebih data. Ataupun dia boleh gabung dalam satu atur cara dia boleh gabung dengan operator, beberapa operator. Dalam tu ada tambah, dalam tu ada darab, dalam tu ada bahagi, dia boleh gabung dalam atur cara kita. Nanti kita akan tengok. Bukannya satu je operator yang guna dalam satu atur cara. Tak, kita boleh gabungkan dia. Beberapa operator dalam satu atur cara. Bergantung pada masalah yang kita hendak selesaikan. Kita buat atur cara ni, kita nak menyelesaikan masalah. Jadi awak ni sebagai penyelesaian masalah kepada orang lain. Buat atur cara. Dia boleh guna lebih. Seterusnya, ni. Kita ada operator logical untuk membuat pengujian dan membuat semakan. Ini contoh operator dalam dalam Scratch. Tambah simbol dia plus. Biasa kan? Dalam Scratch awak akan jumpa ni. X equal A plus B. X ini ialah pemboleh ubah. Betul? Apa nilai X? Nilai X ialah A tambah B. Katakan A ni bersama dengan 2. B ni sama dengan 2. Jadi apa nilai X? 4 kan? Jadi X ini ialah pemboleh ubah. Plus ini ialah operator. A dan B ini ialah nilai. Nilai pada X. Boleh Okey. Kalau tolak minus, simbol dia biasalah.
Dalam Scratch pun biasa. Sama je awak tengok benda ni nanti aku jumpa. Kalau darab, dalam komputer simbol dia tak ada X macam tu. Dia ada simbol star. Jumpa tak di keyboard? Tekan shift nombor 8. Tekan shift dulu nombor 8. Di atas nombor 8 daripada keyboard. Dia simbol star. Ini ialah untuk simbol darab. Awak tulis macam ni nanti. A star B. Okey. Bahagi. Kalau awak tulis dalam matematik, titik bertindih kan? Garis 1, titik atas 1, titik bawah 1 kan? Dalam komputer, slash. Simbol dia, slash. Tekan dekat simbol. Ada tak jumpa dekat keyboard tu? Ada kan? Dekat shift tu sebelah kanan slash. Dalam Scratch ini simbol dia, kita balik pula. Kalau kita nak tulis dalam atau cara kita akan buat X equal A slash B. Maksudnya A bahagi B. Kalau dalam komputer. Okey. Baki, mode. Simbol dia ialah peratus. Nanti awak jumpa nanti kalau nak buat baki, awak kena pilih mode, ditulis MOD dalam Scratch. Kalau dalam atur cara, kita akan buat X equal A mode B. Ini simbol untuk mode. Boleh faham? Ini soalan juga boleh keluar ni. Dalam bahagian B. Cikgu bagi simbol-simbol ni, cikgu boleh tanya. Apa operasi yang berlaku? Boleh faham? Okey, seterusnya. Ini untuk operator perbandingan. Ini simbol lebih kecil. Lebih kecil. Untuk lebih kecil ataupun sama, dia ada sama dengan simbol dia. X lebih kecil ataupun sama Y. Ini simbol dia. Jadi nanti dalam carta alih, dalam flowchart awak, nak buat perbandingan lebih kecil ataupun sama, buat simbol ni. Boleh Ni saling nanti Ni takut tak ingat. Ini simbol lebih besar. Ada kau tukar. Simbol lebih kecil lebih besar. Tukar. Ada tukar. Macam mana tak boleh tukar? Awak letak ni satu garisan di sini. Bila awak tarik satu garisan di sini, maksudnya jadi huruf K lebih kecil. Kecil lah maksudnya. Simbol dia lebih kecil. Yang ni, bila awak letak satu garisan di sini, jadi huruf B. Maksudnya besar. Lebih besar. Boleh tu? Ada ni tukar ni. Awak mana simbol lebih kecil, awak mana simbol lebih besar. Senang je nak tahu, letak satu garisan di hadapan dia. Kalau jadi huruf K, maksudnya lebih kecil. Kalau jadi huruf B, akan jadi lebih besar. Ini untuk kita buat operator perbandingan. Kita akan guna simbol-simbol tersebut. Boleh? Dah belajar kan dalam matematik kan? Okey, satu lagi. Ada lagi. Juga saya ada satu lagi. Ni contoh blok operator pada Scratch. Ini operator logik. AND, OR, and NOT. Jadi operator dia ada dua. Operator perbandingan dan operator logik. Ini operator perbandingan. Okey, ini nama dia operator. Operator. Plus, minus, multiply, divide. Ini ialah operator. Operator dia terbagi pada dua. Ini ialah operator perbandingan. Okey Ini ialah operator perbandingan. Dan ini ialah operator logik. Nanti secara detail awak akan belajar tingkatan 2. Apa yang dimasukkan dengan operator perbandingan, apa yang dimasukkan dengan operator logik Jadi hari ini kita akan buat satu mencipta kalkulator yang boleh melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi untuk dua nombor. Okey awak
Buka Scratch. Yang ni awak minimize buat dua screen. Buka Scratch. Pergi dekat type here to search. Awak type di sini Scratch. S-C-R-A. Dia ada gambar kucing. Buka. Scratch tu. Klik. Dia akan buka paparan dia macam ni ya. Okay. Jadi buat screen buat dua lah. Kalau disuruh update, kena update. Kalau nanti dia tak keluar banyak. Benda-benda yang pada skrip. Okay, nota letak sebelah. Buat kecil-kecil dah lah, yang besar lah. Okay ya. Jadi ini kita akan buat tutorial. Kita akan buat satu calculator untuk melakukan operasi tambah, tolak, darab, bahagi dan dua nombor. Maksudnya user akan masuk nombor pertama, user akan masuk nombor kedua, lepas tu user akan klik mana operasi dia nak, tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi. Dia klik je sini, dia akan keluar jawapan di sini. Ni dia punya pseudocode. Cuba tengok pseudocode dia sekejap. Nampak operator ni. Pseudocode-nya ialah mula, lepas tu tekan butang mula padam. Bila pengguna akan tekan dulu butang mula padam, tadi ada kan? Lepas tu dia akan masukkan nombor pertama. Dia akan keluar soalan, masukkan nombor pertama. Bila dia masuk nombor pertama tu, nombor pertama disimpan di ruangan nombor pertama. So dia ada pemula ubah di situ. Kita guna pemula ubah. Okay, variable kita kena create variable nanti. Nombor pertama, nombor kedua. Lepas tu tanya lagi. Lepas dia masuk nombor pertama, kita keluar soalan lagi, masukkan nombor kedua. Bila pengguna dia masuk nombor kedua disimpan di ruangan nombor kedua. So kita ada satu lagi variable nombor kedua. Nombor kedua tu equal sama dengan nombor yang dimasukkan oleh pengguna pada soalan nombor kedua. Lepas tu pengguna akan tekan operasi matematik yang ingin digunakan. Dia tekan. Kita akan tanya soalan. Pilih operasi yang hendak digunakan. Dia pun tekan. Bila dia tekan soalan, keluarlah jawapan di ruangan jawapan. Baru tamat. Ini pseudocode Ini pseudocode dia. Biar cikgu update sekejap. Dia kena update kalau dia suruh update. Kadang nanti dia tak keluar. Okey, ini pseudocode dia dan ini carta alih. Carta alih dia. Cuba tengok sekejap carta alih. Mula, tekan mula padam, proses masukkan nombor pertama, lepas tu dia akan simpan nombor pertama sebagai nombor pertama, masuk nombor kedua, dia akan simpan nombor kedua di bahagian nombor kedua, lepas tu dia ada pilihan. Kita guna struktur kawalan pilihan. Ini struktur kawalan pilihan apa ni? Struktur kawalan pilihan dia ada tiga. Satu apa dia? Pilihan tunggal. Yang kedua apa? Dah ingat dah. Dui pilihan. Pilihan berganda. Yang ketiga, pelbagai pilihan. So, kita akan guna pelbagai pilihan. Struktur kawalan yang kita akan guna di sini ialah pelbagai pilihan. Tengok. Simpan nombor kedua sebagai nombor kedua. Lepas tu, dia ada pilihan kan? Sila pilih simbol matematik yang hendak digunakan. Jika dia pilih simbol plus, tambah. Jika ya, kita akan tambah nombor pertama dan nombor kedua. Jika tidak, dia akan pergi pada simbol tolak. Jika dia tekan simbol tolak, dia akan tambah nombor pertama dan nombor kedua. Jika tidak, dia akan pergi pada simbol darab. Jika ya, dia akan tambah nombor pertama dan nombor kedua. Jika tidak, dia akan pergi nombor simbol bahagi. Jika ya, bahagi nombor kedua dan nombor. Jika tidak, tamat. Boleh faham ni? Dia pun carta alih. Sekarang ni kita nak buat lah. Okey. Membina atur cara. Langkah pertama, buka dah.
Buka scratch lah. Ha? Update. Kita tengok sekejap. Okey, bagi dua skrin. Nota sebelah kiri. Scratch ah. Oh, tengah update. Sepatutnya buka awal-awal tadi. Kelas habis pukul apa? 8.40. Oh, nak habis dah. Okey, tak apa, nanti kita akan terus buat scratch ah.